Okay, let's go. Assalamualaikum. Kumpulan kami akan menyerahkan tentang bab 4 iaitu Rangka Tindakan Keusahawanan Sosial Malaysia 2030. Bagi menangani cabaran-cabaran yang dihadapi serta memacu pertumbuhan perusahaan sosial, kerajaan telah membangunkan Rangka Tindakan Keusahawanan Sosial Malaysia 2030. Rangka tindakan ini akan menjadi landasan dalam menetapkan hala tuju nasional bagi menyokong pembangunan usahawanan sosial di Malaysia. 41. Penyataan Dasar Keusahawanan Sosial SEMA 2030 merupakan hala tuju nasional yang baharu bagi pembangunan keusahawanan sosial di Malaysia dengan matlamat untuk mengarus perdana perusahaan sosial sebagai penyumbang efektif pada pembangunan sosial ekonomi negara yang inklusif, seimbang dan mampan. 4.2. Objektif SEMA 2030 SEMA 2030 bertujuan untuk mewujudkan ekosistem keusahawanan sosial yang ideal bagi mengarus perdana perusahaan sosial dalam ekonomi dan menormalisasikan impak sosial dan alam sekitar yang dihasilkan. Ia akan menjadikan perusahaan sosial sebagai penyumbang yang efektif kepada pembangunan negara dan kemakmuran bersama. Bagi 4.3, penjajaran SEM Y2090 dengan dasar keputusan nasional. SEM Y2090 menggariskan 5 objektif yang sejajar dengan aspirasi, strategi dan inisiatif WKB 2030, DKN 2030, My Digital dan RM ke-12 dalam menyokong pembangunan ekosistem usahawanan sosial dan mengarus perdana perusahaan sosial. Melalui usaha mengarus perdana perusahaan sosial dan menormalisasi impak sosial, SEMY 2030 akan menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi yang mampan, holistik dan inklusif seiring dengan pengajian yang adil dan saksama merentasi pelbagai pihak kepentingan. WKB 2030 Wawasan Kemakmuran Bersama 2030. Objektif WKB 2030 ialah pembangunan untuk semua, menangani jurang kekayaan dan pendapatan, negara bersatu, makmur dan bermaruah. Tema RM ke-12, yang pertama, menjana semua ekonomi. Yang kedua, memperkukuhkan keselamatan dan kesejahteraan inklusiviti. Nombor 3, melonjakkan kemampanan. Dasar Keusahawanan Sosial Nasional DN 2030 dan My Digital Rangka Tindakan Ekonomi Digital Malaysia. Cara strategi 3, merangsang pembangunan keusahawanan bersepadu dan holistik. Cara strategi kedua, meningkatkan daya saing ekonomi melalui pendidikan. Strategi C3, memantapkan pelaksanaan dan keusahawanan sosial. Strategi 1, memudahkan cara penerima gunaan digital, akses dan penggunaan teknologi digital. Tema SEMI 2030. Tema SEMI 2030 ialah mengarus perdanakan perusahaan sosial, menormalisasikan impak sosial. Tema ini merangkumi matlamat SEMI 2030 iaitu menyatupadukan aspek perniagaan dan masyarakat. Ia juga memastikan keusahawanan sosial bukan hanya pada model perniagaan baharu yang diadaptasi oleh faktor transmasa. Tema ini diaspirasikan agar lebih bersemangat dan diiktiraf sebagai rakan strategik kerajaan dan dipercayai dapat mengatasi cabaran sosial dan alam sekitar. Seterusnya, sasaran SEMI 2030. Sasaran ini mempunyai sasaran jangka sederhana dan juga jangka panjang. Sasaran ini menjadi penyumbang efektif kepada pembangunan sosial ekonomi yang inklusif, seimbang dan mampan. Antara sasaran SEMI 2030 ialah 1. Perusahaan sosial yang berdaftar. Yang kedua, peratus perusahaan sosial yang dikreditasikan daripada jumlah perusahaan sosial yang berdaftar.
Yang ketiga, nilai perolehan perusahaan sosial yang berdaftar. Saya Nurul Ahmad akan menjelaskan tentang kerangka strategi SEMA 2030 dan hasil strategi. Jom. Kerangka strategi SEMA 2030 adalah berdasarkan 3 lesson strategi. Lesson strategi yang pertama ialah didorong oleh masyarakat. Usahawan sosial tidak hanya menguntungkan keuntungan perniagaan semata-mata, tetapi turut memikirkan bagaimana keuntungan itu dapat memberi manfaat kepada masyarakat dan alam sekitar. Contoh aktiviti yang dilaksanakan termasuklah mempromosikan keterangkuman dan memelihara alam sekitar. Melalui aktiviti ini, usahawan sosial dapat menyelesaikan masalah sosial dan alam sekitar. Lesson strategi yang kedua ialah meningkatkan kehidupan. Perusahaan sosial yang ingin dibangunkan di Malaysia adalah perusahaan yang boleh membawa perubahan transformatif kepada masyarakat dan alam sekitar dengan merapatkan jurang dan menangani keperluan masing dalam masyarakat dan ekonomi Malaysia. Seterusnya, kaedah penyelesaian yang dibawa oleh perusahaan sosial memberi fokus untuk menangani punca sebenar masalah berbanding simptom gejala sosial tersebut. Ini termasuklah penyelesaian melalui penggunaan teknologi dan penyelesaian berstruktur seperti penawaran produk dan perkhidmatan baharu, pembaharuan dalam penghasilan produk, pasaran baharu atau pembaharuan sistem organisasi. Lesson strategi yang ketiga ialah modal perniagaan yang mampan. Untuk berjaya, sesebuah perusahaan sosial perlu mempunyai modal perniagaan yang mampan dan berdaya maju dari segi kewangan serta memenuhi matlamat dan misi penubuhannya. Modal perniagaan ini perlu memperincikan dengan jelas sumber kewangan yang mampan, kumpulan pelanggan yang disasarkan, produk atau perkhidmatan yang ditawarkan serta pembiayaan dan sumber lain yang diperlukan. Usahawan sosial juga perlu mempunyai minda yang terbuka dalam memenuhi maklumat dan misi mereka secara perkongsian. Seterusnya ialah poin memperkukuh 5 pemboleh daya ekosistem keusahawanan sosial. Yang pertama, kerangka kawal sila dan tadbir urus. Poin dia ialah kerajaan perlu meningkatkan sistem akreditasi perusahaan sosial nasional untuk memastikan accountability dan kepercayaan terhadap perusahaan sosial di Malaysia dari rakyat dan sektor swasta. Yang kedua, kesedaran, jangkauan dan pembudayaan, iaitu meningkatkan kesedaran dan pembudayaan dalam masyarakat penting untuk memajukan keusahawanan sosial. Diperlukan infrastruktur dan infrastruktur yang memadai untuk menyebarkan pengetahuan tentang perusahaan sosial serta program pembudayaan yang menyeluruh dari peringkat sekolah rendah hingga masyarakat umum. Ini akan membentuk generasi usahawan sosial yang mempunyai kemahiran untuk menyelaraskan keperluan sosial dan alam sekitar dengan keuntungan perniagaan. Yang ketiga, pembangunan keupayaan dan kompetensi, iaitu meningkatkan keupayaan usahawan sosial melalui program yang berterusan dari sektor awam dan swasta. Fokus pada perkongsian idea, kemahiran dan penggunaan teknologi dalam perniagaan. Untuk meningkatkan inovasi, perlu ada program penyelidikan kolaboratif melibatkan usahawan sosial, ahli akademik dan sektor swasta yang diperkaya dengan kerjasama perusahaan sosial. Pergi ke poin yang seterusnya iaitu deskripsi. Keusahawanan sosial ialah keusahawanan sosial boleh ditakrifkan sebagai proses di mana usahawan sosial menyediakan penyelesaian kepada cabaran sosial dan alam sekitar yang mendesak. Yang kedua, usahawan sosial. Usahawan sosial bertujuan menyelesaikan cabaran sosial, budaya dan alam sekitar. Mereka mencari kaedah penyelesaian dan terus mencipta idea baru untuk perubahan sistematik yang signifikan. Impak positif kepada kumpulan sasaran termasuk penerima manfaat sosial, komuniti dan alam sekitar. Mereka juga berusaha untuk menjalankan aktiviti dengan kelestarian. Yang ketiga ialah perusahaan sosial. Perusahaan sosial di peringkat global tidak mempunyai definisi umum yang telah ditetapkan. Namun, frasa yang biasa digunakan merujuk kepada perusahaan yang menumpukan kepada isu sosial dan alam sekitar untuk mencapai impak positif atau konsep manusia, planet, keuntungan. Ini bermakna perusahaan sosial menggunakan model perniagaan untuk menangani isu sosial dan alam sekitar tanpa intervensi kerajaan atau sektor swasta. Deskripsi perusahaan sosial di Malaysia sebelum ini adalah entiti perniagaan yang didaftarkan di bawah Undang-Undang Malaysia yang menghasilkan impak sosial atau alam sekitar positif secara proaktif sambil memastikan kelestarian kewangan. Melangkah ke hadapan, deskripsi perusahaan sosial di Malaysia telah ditambah baik seperti berikut. Perusahaan sosial ialah entiti yang berdaftar di bawah undang-undang bertulis di Malaysia, didorong oleh matlamat dan mempunyai model perniagaan yang berdaya maju dari segi kewangan bagi menangani cabaran sosial dan alam sekitar, serta bertujuan untuk menghasilkan impak yang positif kepada penerima manfaat dan ekonomi. Deskripsi ini adalah selaras dengan ciri-ciri perusahaan sosial di peringkat global iaitu didorong oleh matlamat, perniagaan berdaya maju,
menangani cabaran sosial atau alam sekitar dan mencapai impak positif. Saya akan terangkan tentang matlamat dan sasaran penerima manfaat. Antara kumpulan sasar atau penerima manfaat adalah kanak-kanak, orang kurang upaya, gelandangan, pengemis, orang tua, banduan yang berkhidmat di bawah khidmat masyarakat dan sebagainya. Antara matlamat keusahawanan sosial adalah penyertaan sosial yang inklusif, pendidikan untuk semua, kesaksamaan sosial, melindungi mangsa keganasan rumah tangga, perumahan mampu milik, jaminan makanan, penjagaan kesihatan untuk semua, pemeliharaan budaya dan warisan, akses kepada air bersih dan sanitasi, pemeliharaan alam sekitar dan tindakan iklim. Transformasi keusahawanan sosial di Malaysia SEM 2030 menggariskan 5 teras strategi, 20 strategi dan 45 inisiatif bagi merealisasikan matlamat dan objektif yang telah ditetapkan.